walaupun waktu isyak yang asal belum masuk, tetapi sembahyang witir untuk dia telah masuk dah. Boleh dia sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada sekali lagi yang kita bincang juga. Hak yang disebut oleh Rasulullah sembahyang witir adalah ma baina salatil isya wa tulu'il fajr. Di antara sembahyang isyak dan terbit fajar. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang bangun lewat sikit. Kita kadang-kadang bangun lewat sikit. Bila kita bangun lewat sikit, kita pun masuk dalam bilik air apa sekali yang perlu kita kena buat, kita buat apa sekali, maka kita pun keluar daripada bilik air, kita pun nak sembahyang lah witir. Kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba dodang sudah orang bang sekarang. Okey. Maksudnya dodang sudah masuk dah waktu subuh, habis dah waktu witir. Maka di sini akan timbul persoalan lagu mana sembahyang witir aku? Adakah aku kena berhenti ataupun aku kena teruskan sembahyang witir aku ni? Waktu isyak yang asal belum masuk, tetapi sembahyang witir dia telah masuk. Boleh. Maka di sini akan timbul persoalan lagu mana sembahyang witir aku boleh lewat? Adakah aku kena berhenti ataupun aku kena teruskan sembahyang? Kita sembahyang memang sebelum daripada pang subuh. Tetapi belum sempat kita habiskan sembahyang, tiba-tiba orang bang subuh. Okey. Maka lagu mana? Sembahyang kita adakah perlu kita kena berhenti ataupun teruskan? Apa yang perlu kita kena buat adalah teruskan. Tanpa perlu berhenti, teruskan. Rabi ya? Cuma sembahyang tersebut kadang-kadang jatuh tunai, kadang-kadang jatuh qada. Bila kau jatuh tunai dan bila kau jatuh qada, jatuh tunai kalau sekiranya sempat satu rakaat dalam waktu. Katakanlah kita sembahyang witir 3 rakaat dengan 1 salam. Ini sebagai contoh. Kita sembahyang witir 3 rakaat dengan 1 salam. Kita sempat dah mengerjakan 1 rakaat, berbaki lagi 2 rakaat, maka sembahyang tersebut dihukumkan tunai. Berpandukan kepada hadis yang sahih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Sesiapa yang sempat 1 rakaat daripada sembahyang, maka dia sempat sembahyang tersebut. Sempat 1 rakaat daripada sembahyang, kira sempat sembahyang tu. Jadi bila dia sempat 1 rakaat sembahyang witir dalam waktunya, manakala yang berbaki di 2 waktu, tapi ini dibuat sekali dah. Baik. Maka dikirakan sembahyang tersebut tunai. Tetapi kalau tidak sempat 1 rakaat, maka sembahyang sunat witir tersebut dihukumkan sebagai qada. Dan niat qada tunai dan qada tidak disyaratkan kita niat di dalam takbiratul ihram. Tidak disyaratkan. Jadi kalau tidak sempat 1 rakaat tiba-tiba habis waktu, maka sembahyang sunat witir tersebut dikirakan sebagai qada. Di sana ada hadis yang dalam beberapa hadis daripada ini mungkin datang baca ada gedok, ada rasanya insya-Allah ada. Nanti daripada ini mungkin dalam beberapa hadis. Yang mana hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah mungkin sembahyang witir pada malam hari sebelum daripada 2 fajar. Apabila seseorang itu tidur sehingga tertinggal witir, maka hendaklah dia witir ketika masuk waktu subuh. Apabila masuk waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh dia qada witir. Jadi bermakna orang yang tidak sempat 1 rakaat tiba-tiba habis dah waktu witir, maka dia boleh teruskan sembahyang witir tersebut, cuma sembahyang witir itu jatuh qada. Okey. Itu maksud dia. Habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya katanya wa rawa Ahmad an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi nahwahu. Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadis yang sama, tetapi melalui jalur sanad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Shu'aib, melalui jalur sanad Amr bin Shu'aib daripada ayahnya Shu'aib dan daripada datuknya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. Maksudnya Abdullah bin Buraidah telah meriwayatkan daripada ayahnya Buraidah, kata ayah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
solat witir itu adalah hak satu kewajipan. Barang siapa yang tidak solat witir, dia bukan termasuk di dalam golongan kami. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, tapi dengan sanad yang lemah. Namun Imam Hakim An-Naisaburi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Baik, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan Buraidah. Yang mana Rasulullah menyebut bahawasanya witir itu adalah hak suatu kewajipan. Sesiapa yang tidak melakukan witir, maka ia bukan tergolong daripada golongan kami. Yang pertama sekali, penilaian hadis ini, ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun masih lagi ada ulama hadis menerima hadis ini. Begitu yang pertama. Yang keduanya, hadis ini menjadi dalil kepada pandangan Imam Abu Hanifah bahawasanya sembahyang witir itu adalah wajib. Namun majoriti ulama mengatakan sekiranya hadis ini dinilai sebagai sahih sekalipun, yang dimaksud dengan hak di sini bukanlah wajib. Yang dimaksud dengan hak adalah suatu benda yang dituntut sebagai tuntutan yang kuat, bukanlah dengan makna wajib. Dan perkataan orang yang tidak melakukan witir bukanlah daripada kalangan kami yang memberi maksud mereka yang tidak melakukan witir, dia tidak melakukan perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia tidak berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bermaksud dia terkeluar daripada agama Islam, tapi tidak sempurna kerana dia meninggalkan perkara yang dituntut oleh agama. Tapi tidak sampai berdosa kerana bukanlah benda yang diwajibkan. Maka itu menurut pandangan majoriti ulama. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وقولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وقولهن ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني ينامان ولا ينام قلبي. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata ia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan solat sunat pada malam hari lebih daripada 11 rakaat, baik dalam bulan Ramadan maupun dalam bulan yang lain. Baginda solat 4 rakaat dengan tata cara yang tidak perlu kamu tanya tentang keindahannya dan lamanya. Kemudian solat 4 rakaat lagi dengan cara yang tidak perlu kamu tanya tentang keindahannya dan tentang lamanya. Selanjutnya baginda solat 3 rakaat witir. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu tidur sebelum solat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, memang kedua belah mataku tidur, namun hatiku tidak pernah tidur. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang bilangan rakaat sunat malam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihkan sembahyang sunat pada malam hari daripada 11 rakaat, sama ada pada bulan Ramadan ataupun pada selain daripada bulan Ramadan. Maka daripada hadis inilah sebahagian daripada ulama mengatakan bilangan sembahyang sunat witir yang paling banyak hanyalah sebanyak 11 rakaat sahaja. Hanya 11 rakaat. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dalam hadis ni Aisyah menyebut bahawasanya 11 rakaat yang Rasulullah buat la tas'al.
Mu jangan tanya an husnihinna wa tulihin, tentang comelnya dan panjangnya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat molek sungguh penuh dengan khusyuk, hati dan tubuh badan khusyuk dan panjang. Maksudnya panjang lama Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Bukan 2 rakaat 2 minit, bukan 2 rakaat 4 minit, bukan 5 minit. Memang terlalu panjang. Sehingga ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasul sembahyang malam dia jadi makmum. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada rakaat pertama surah Al-Baqarah. Kata dia, kat gini Rasul berhenti cakap sampai 100 ayat kali. Sampai 100 ayat terus. Habis surah Al-Baqarah, hampir 2 juzuk setengah. Dia kata mungkin Rasul nak rokok lagi lepas daripada habis surah Al-Baqarah. Bahang pula surah Al-Imran, Allah Rabbi panjang. Bukan seminit 2 lah. Bukan setengah jam lah, lebih daripada tu. Sembahyang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang mana dalam hadis ni menyebut Rasul sembahyang 4. Lepas tu Rasul sembahyang 4. Lepas daripada tu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir. 4 rakaat mungkin 4 rakaat dengan 1 salam, dan mungkin 4 rakaat dengan 2 salam. Tetapi kalau kita tengok kepada hadis yang sebelum daripada ni, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna wa matna, sembahyang malam 2-2, maka yang lebih tepatnya adalah 4 rakaat Rasul buat 2-2. Tetapi kenapa Aisyah menyebut 4? Kerana Rasul buat 2 rakaat, terus Rasul sambung 2 rakaat, lepas cukup 4 rakaat Rasul rehat sekejap, baru Rasul buat pula 2 rakaat, terus sambung 2 rakaat. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana di dalam hadis ini ada menyebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasul tidak menambah, tidak melebihkan pada bulan Ramadan dan pada bulan yang lain ada 11 rakaatan, lebih daripada 11 rakaat. Maka kita kena bincang berkenaan dengan sembahyang pada bulan Ramadan, adakah tidak boleh kita lebihkan daripada 11 rakaat? Baik. Kita setiap tahun apabila masuk bulan Ramadan, antara benda yang berlaku pertikaian di tempat kita adalah, bukan di tempat kita, di dalam dunia Islam, adalah berapa rakaat sembahyang sunat tarawih. Ada orang kata 8 rakaat, ada orang kata 20 rakaat. Baik. Yang kata 8 rakaat, kita tengok hadis ni. Hadis ni Aisyah kata Rasul tidak pernah melebihkan pada bulan Ramadan dan pada selain daripada bulan Ramadan di atas 11 rakaat, 8 rakaat, lepas tu 4 rakaat, 3 rakaat witir. Baik. Adakah boleh kita faham bahawasanya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang lebih daripada 11 rakaat? Kata ulama tidak boleh kita faham lagu tu. Sebab di sana ada beberapa riwayat yang lain juga daripada Aisyah sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang malam sebanyak 13 rakaat. Dan setinggi-tinggi riwayat yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban, tak silap ingat apa, sampai ke ada sampai ke 17 rakaat pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni bukanlah bermaksud tidak boleh kita melebihkan sembahyang pada bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat ataupun 8 rakaat. 8 rakaat tarawih saja, campur 3 rakaat sunat witir. Bukanlah maksud begitu. Atau kita kena faham. Sebab itulah kita dapati dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi radhiyallahu taala an, daripada Allah yang berlupa nama seorang sahabat, biar dia ingat. Yang mana kata Imam Baihaqi bahawasanya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala an, ketika mana Sayyidina Umar masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, Sayyidina Umar melihat manusia bertaburan, mu sembahyang bujur tu, aku sembahyang bujur ni. Maka mari terlintas dalam hati Sayyidina Umar, alangkah baiknya aku kumpulkan manusia tersebut di atas satu imam. Maka Sayyidina Umar mengumpulkan manusia-manusia, yakni umat Islam yang sembahyang dalam Masjid Nabawi pada bulan Ramadan,
di atas satu imam, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka itu membuat sebanyak 23 rakaat. 20 rakaat adalah tarawih, 3 rakaat adalah witir. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia tidak memahami daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh melebihkan daripada 11 rakaat. Okey. Bahkan macam kita kata tadi, Aisyah sendiri pun dalam riwayat yang lain, dan begitu juga ada sebahagian daripada sahabat yang lain meriwayatkan Rasulullah sembahyang lebih daripada 11 rakaat. Cuma apa yang dinyatakan oleh Aisyah di sini, yang dinyatakan Aisyah di sini adalah melalui apa yang Aisyah lihat. Bukanlah bermaksud benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa buat lagu tu. Sebab Aisyah sendiri dalam riwayat yang lain menyebut pernah Rasulullah buat 13 rakaat. Okey, boleh faham. Di bandingannya dia ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bersabda, ni bandingan dia sama. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatal duha." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang sunat di waktu duha. Kata Aisyah, hadisnya disahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sembahyang sunat duha. Tapi wa inni la usabbihuha, tetapi aku sendiri melakukan sembahyang sunat duha. Tengok, dia tidak pernah melihat Rasul sembahyang sunat duha, tapi dia sendiri melakukan sembahyang sunat duha. Ini sama. Maksudnya dalam hadis ni Rasulullah tidak melebihkan 11 rakaat pada bulan Ramadan dan pada bulan lainnya melalui apa hak yang Aisyah melihat. Tetapi dalam riwayat yang lain, Aisyah sendiri mengakui Rasulullah pernah sembahyang sampai 13 rakaat, dan ada riwayat yang lain yang menyebut sampai kepada 17 rakaat. Jadi sebenarnya sembahyang sunat pada malam hari mengikut pandangan sebahagian daripada ulama muktabar tidak ada bilangan yang tertentu. Sehingga kan di dalam kitab Syarah At-Taqrib, Al-Hafiz Abu Zur'ah Al-Iraqi dia menyebut, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut, la hadda li adadi raka'ati qiyami Ramadan wa ma kana atwal qiyaman ahabbu ilai. Kata Imam Syafi'i, tidak ada batasan bagi bilangan rakaat pada qiyamul lail pada bulan Ramadan. Tetapi benda hak yang ataupun sembahyang hak yang lebih panjang, qiyam dia hak tu lebih baik ataupun lebih aku suka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlulah kita bertengkar dan kita berbalah dalam bilangan rakaat sembahyang tarawih pada bulan Ramadan. Menurut pandangan majoriti ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, bahawasanya bilangan sembahyang tarawih adalah sebanyak 20 rakaat. Imam Malik bukan setakat 20 rakaat, Imam Malik 36 rakaat. 36 rakaat Imam Malik. Dan benda tu pernah dilakukan oleh penduduk Madinah suatu ketika dahulu. Dah tahulah kalau kita sembahyang 36 rakaat, hak 8 rakaat pun gosok labu betih dah. Hak 8 rakaat gosok labu betih. Hak 36 tak tahulah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita balah dalam bilangan rakaat sembahyang tarawih. Jadi mu nak buat 8 rakaat dipersidakan, nak buat 20 rakaat pun dipersidakan. Tak mu buat langsung pun tidak menjadi masalah kerana benda tu bukan benda wajib, bukan benda tu benda sunat. Atas pandangan hak yang mengatakan sembahyang tarawih 20 rakaat, ni pandangan majoriti ulama. Adakah kalau orang sembahyang tak cukup 20 rakaat tidak dikirakan tarawih? Pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak cukup 20 rakaat pun tetap dinamakan sebagai tarawih, tetapi tarawih yang tidak lengkap. Maksudnya dia tetap dapat ganjaran pahala tarawih. Dan benda ni disebut di dalam kitab Bushrul Karim, Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, halaman 316, yang mana pengarang dia menyebut, walau iqtasara ala ba'dil 20 sahha wa uthiba alaihi thawab at-tarawih khilafan li ba'dihim. Maksudnya, kalau seseorang melakukan kurang daripada 20, maka hukum dia sah dan tetap diberi ganjaran kepadanya, ganjaran sembahyang tarawih. Nah, sebab ada juga orang kata kalau tak cukup 20 dah boleh sembahyang ganjaran sembahyang tarawih. Tak, sebenarnya tidak menjadi masalah. Tak perlu balahlah dalam bilangan rakaat sembahyang tarawih. Tapi hak yang dibuat oleh para sahabat,
iaitu Sayyidina Umar, yang mana para sahabat di zaman dia senyap belaka benda yang dibuat oleh Sayyidina Umar, senyap belaka akui, boleh dikatakan ijma' sukuti. Bilangan rakaat adalah sebanyak, bilangan rakaat sembahyang tarawih adalah sebanyak 20 rakaat. Dan benda tu turun-temurun sampai ke sekarang. Kalau kita pergi di masjid, kita pergi sembahyang tarawih di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tetap 20 rakaat. Masuk 10 hari bukan 23 rakaat, 33. Dia buat 20 rakaat dulu. Lepas daripada sembahyang Isyak, lepas tu berhenti sekejap tengah malam, buat pula sebanyak 11 rakaat. 31 rakaat, bukan 33, 31. Mula-mula 20 rakaat dulu. Lepas daripada Isyak, lepas tu berhenti sekejap tengah malam, buat pula dalam 11 rakaat. 31 rakaat dok setengah. Bukan pendek-pendek, panjang jegong pula. Tapi semangat sebab orang pakat sembahyang belaka. Dekat kita kurang semangat sebab orang pakat nak balik belaka. Pakat nak balik awal belaka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Aisyah menyebut bahawasanya selepas daripada Rasulullah sembahyang sebanyak 8 rakaat, maka Rasul rehat sekejap. Lepas tu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir sebanyak 3 rakaat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, adakah mung tidur dulu sebelum daripada witir? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya mata aku je tidur tapi aku tidak tidur. Dia kebiasaannya para nabi hati dia tidak lalai walaupun dalam keadaan mata dia tidur. Sebab itulah Nabi apabila dia bermimpi, mimpi Nabi adalah wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, hati dia sentiasa terbuka untuk menerima wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa fi riwayatil lahumā anha kana yusalli min al-laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdatin wa yarka'u rak'atay al-fajr fatilka 13 rak'atan. Kitab Amba ni ditulis fatilka 13. Ni salah orang belajar nahwu dia faham lah. Sebab apa 13? Dia perkataan salasah apabila terkib dengan lafaz asyara mesti kena bina ala fathil juz'ain, kena bina di atas fathah 2 juzuk. Salasah kena fathah, asyarata pun kena fathah. Baik. Fatilka 13 rak'atan, bukan fatilka 13. Ni bahar gambar bagi. Fatilka 13 rak'atan. Maksudnya menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim melalui Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam harinya 10 rakaat dengan witir 1 rakaat dan solat 2 rakaat sunat fajar, sehingga jumlah kesemuanya menjadi 13 rakaat. Hak ni dia kata 2 rakaat sunat fajar campur dengan 11 rakaat jadi 13 rakaat. Tapi ada riwayat yang lain 13 rakaat sembahyang malam. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min dhalika bi 5 la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat malam harinya 13 rakaat. Yang 5 rakaatnya untuk witir tanpa duduk pada salah satunya kecuali hanya di penghujungnya. Jadi dalam riwayat ni Rasul sembahyang 13 rakaat. Jadi bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat 8 rakaat, lepas tu 5 rakaat. 5 rakaat ni Rasul tidak duduk melainkan pada akhir. 1, 2, 3, 4, 5 baru duduk, baru bagi salam. 5 rakaat dengan 1 salam. Baik. Seterusnya katanya wa anha qalat min kullil lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila as-sahar muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, di setiap malam, di sepanjang malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat witir. Dan witirnya terhenti apabila masuk waktu sahur. Sampai ke waktu sahur Rasul berhenti daripada melakukan witir. Baik, jadi sepanjang malam Rasul sembahyang witir. Kadang-kadang Rasul sembahyang pada awal malam, kadang-kadang pada tengah malam, kadang-kadang pada akhir malam. Maksudnya Rasul sembahyang belaka. Mana hak comel? Mana comel kita sembahyang witir pada awal malam ataupun akhir malam? Hak paling comel adalah kita sembahyang pada akhir malam. Sebab dia hak yang paling comel kita sembahyang pada akhir malam? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita sembahyang witir pada akhir malam, dan kita jadikan witir adalah sembahyang hak yang akhir sekali. Ij'alu akhir salatikum minal laili witra. Jadilah akhir sembahyang kamu pada malam hari adalah witir.
Tapi bagi orang hak yang yakin ataupun ada sangkaan yang kuat, dia dapat bangun pada akhir malam. Tapi bagi orang hak yang tidak mampu bangun pada akhir malam, maka lebih afdal bagi dia sembahyang witir pada awal malam. Kadang-kadang kita ni nak tipu diri sendiri, hak yang malam sembahyang witir. Tak apa, malam ni kita sembahyang akhir malam. Padahal malam nak sembahyang awal malam. Akhir malam pun nak bangun kau. Nak tipu diri sendiri. Lepas sembahyang isyak ni, rasa nak bagi sembahyang witir. Ya, afdal sembahyang akhir malam. Padahal tak mau buat awal malam tu sebab malah akhir malam tak bangun dok sekarang. Memang dia tahu dah dia payah nak bangun akhir malam. Cari alasan untuk malah buat, untuk cari tempat yang paling afdal. Padahal tempat paling afdal pun tak buat juga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sembahyang witir boleh kita buat awal malam, tengah malam, akhir malam. Hak yang paling afdal akhir malam bagi orang hak yang mampu bangun akhir malam. Tetapi bagi orang hak yang rasa dia tidak mampu bangun pada akhir malam, hak lebih afdal adalah dia buat pada awal malam. Antara sandaran boleh buat di awal malam adalah hadis ni. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayat daripada Abu Hurairah, yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku telah berpesan kepadaku dengan 3 perkara. Antaranya adalah wa an utira qabla an arqud, bahawa aku melakukan witir sebelum daripada aku tidur. Maksudnya pada awal malam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah la takun mithla fulan kana yaqumu min al-lail fataraka qiyam al-lail, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tidak sebutlah siapa si fulan. Mulanya dia salat malam hari, lalu meninggalkannya. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada awalnya dia jaga sembahyang qiyamul lail, dia buat semua. Tetapi pada hujung-hujung dia tinggal. Tahu kepada Rasulullah. Maka Rasul pesan kepada Abdullah bin Amr bin al-As, mu jangan jadi macam orang tu lah. Dulu dia jaga sembahyang qiyamul lail, sekarang ni dia tinggal. Maka daripada hadis ini, kata ulama, orang yang telah beradab melakukan qiyamul lail, makruh dia tinggalkan. Orang yang pernah beradab melakukan qiyamul lail, hukum dia tinggal qiyamul lail adalah makruh. Berbeza orang yang tidak beradab. Makruh meninggalkan qiyamul lail bagi orang yang sudah biasa melakukan qiyamul lail. Berpandukan kepada hadis ini, Rasul larang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran, bukan ya ahlul Quran. Ni bagi salah kau ya ahlal Quran. Orang belajar nahwu dia faham lah. Orang tak belajar nahwu tak tahu benda. Dia bukan ya ahlul Quran, ya ahlal Quran. Sebab ya ni dipanggil haraf nida. Kalimah yang selepas daripada ya dipanggil munada. Dia munada ni, kalau munada mudhaf mesti kena nasab. Dia ahla, dia idhafat kepada Al-Quran, maka munada di sini dipanggil munada mudhaf. Munada mudhaf maka kena nasab. Kena bagi datah. Cakap mudah gitulah. Ni bahan ya ahlul Quran dok sekarang. Dah lah ahlul Qur'ana. Ni salah juga bagi bukan ya ahlul Qur'ana. Al-Quran mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih adalah jar, kena baca bagi bawah. Ni orang belajar nahwu dia faham belaka ni apa sebut Hak dak belajar nahwu menda, hak ustaz cerita pun tak tahu. Dak belajar nahwu. Baik. Allah Rabbi. Dia ya ahlal Qur'ani. Tu bagi betul. Autiru ya ahlal Qur'an fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Rawahu al-khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah kamu wahai ahli Al-Quran. Siapa ahlul Quran? Ahlul Quran adalah orang Islam. Orang Islam kerana orang Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Orang Islam mempercayakan kepada Al-Quran. Di antara rukun iman adalah wajib kita kena beriman kepada kitab. Antara kitab Allah adalah Al-Quran.
Ahlul Quran adalah orang beriman, orang Islam, Ahlul Quran. Maka wahai Ahlul Quran, hendaklah melakukan witir. Tengok Rasul suruh kita melakukan witir. Sebab itulah kata ulama, sunat witir adalah sunat muakkadah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir. Allah Ta'ala tunggal, satu. Dan Allah Ta'ala suka kepada witir, kepada tunggal. Sembayang witir adalah sembayang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukup suka. Baik. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, termasuklah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Baik. Dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. InsyaAllah pada malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi taufik dan kekuatan kepada kita dapat menjaga sembahyang sunat witir dan dapat menjaga melakukan qiyamul lail. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.